ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis An Abil Abbas Sahl bin Sa'd al-Sa'idi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balaghahu anna bani Amr bin Auf kana bainahum syarr فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في أناس معه فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال يا أبا بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وحانت الصلاة فهل لك أن تؤم الناس؟ قال نعم إن شئت. فأقام بلال وتقدم أبو بكر فكبر وكبر الناس وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف فأخذ الناس في التصفيق وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته فلما أكثر الناس التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع أبو بكر رضي الله عنه يده فحمد الله ورجع القحطري وراءه حتى قام في الصف فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس فلما فرغ أقبل على الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق؟ إنما التصفيق للنساء من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت. يا أبا بكر ما منعك أن تصلي بالناس حين أشرت إليك؟ فقال أبو بكر ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال حديث صحيح متفق عليه. Daripada Sahal bin Sa'd al-Sa'idi radhiyallahu anhu, ataupun orang lebih kenal dia dengan nama Abul Abbas. Kata Sahal bin Sa'd, telah sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam
satu berita tentang perselisihan yang berlaku di kalangan Bani Amr bin Auf. Bani Amr bin Auf ni ada sikit salah faham. Jadi pertelingkahan ataupun salah faham ataupun jadi bergaduh sikit ni, berita mereka bergaduh, mereka jadi salah faham ni telah sampai kepada Nabi SAW. Nabi SAW bila dengar di kalangan sahabat-sahabat dia ada jadi salah faham, ada jadi bergaduh, ada jadi macam muka, Nabi tak senang duduk. Fakharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuslihu bainahu. Nabi pun terhenti kepada tempat Bani Amr bin Auf ini kerana nak damai dengan mereka. Ini Nabi tuan-tuan. Nabi ini dia bila dengar ada bergaduh, dia pergi tolong selesai. Dia pergi tolong leraikan masalah. Dia bukan hidup cerak minyak bagi gaduh kuat lagi. Ini Nabi Muhammad dia macam tu. Kita hari ni kalau dengar bergaduh, kita syok bagi jadi bergaduh lagi. Kita syok macam tu. Kita hari ni kalau dengar kata bergaduh, boleh buat bagi jadi hancur terus, kita seronok. Tak tahu apa benda kita seronok. Tak tahu kita seronok melihat pergaduhan. Kita seronok melihat orang jadi mata muka. Kita seronok melihat keadaan jadi tidak stabil. Kita seronok melihat keadaan jadi huru-hara, kacau bilau, fitnah di sana sini. Kita ada penyakit dalam hati kita. Maka oleh kerana kita ada penyakit, kita suka semua orang pun sakit. Berbeza dengan Nabi SAW dan ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Nabi tak suka. Nabi bila orang main bagi tahu dekat Nabi kata Bani Amr bin Auf ada salah faham sama-sama mereka. Nabi dengar benda tu, Nabi tak seronok. Fakharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuslihu bainahum. Nabi lah tu juga keluar pergi kerana Nabi nak bagi mereka ni jadi baik-baik balik sama-sama mereka. Fi unatin ma'ahu. Nabi fi bersama dengan beberapa orang sahabat ikut sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dia tak suka jalan seorang. Nabi kalau Nabi mana pun Nabi suka bawa sahabat. Nabi suka pergi dalam grup. Nabi suka bergerak dalam keadaan berkumpulan. Nabi nak pergi ke mana pun Nabi suka ada sahabat-sahabat bersama-sama dengan dia. Fahubita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi pergi sana, Nabi panggil orang-orang yang terlibat di dalam selisih faham ni. Nabi panggil duduk depan Nabi. Nabi tanya betul-betul apa masalah. Abang boleh jumpa punca. Panggil A, tanya A pasal apa hang marah dekat B. Panggil B, tanya B pasal apa hang marah dekat A. A hang kata apa dekat B. B hang kata apa dekat A. Kadang-kadang bila duduk semeja baru jumpa punca. Rupa-rupanya A dengan B tak ada masalah. Rupa-rupanya C punya masalah. Macam itulah terjadi dalam masyarakat kita hari ni. Kadang-kadang kita marah dekat satu orang, bukan kerana orang tu buat apa kat kita. Tak ada, dia tak buat apa-apa kat kita. Tapi kita jadi marah dekat dia tu pasal ada satu orang lain main rupa buruk kawan tu, kita marah ke dia. Ini yang kata manusia daripada zaman Nabi Allah Adam AS sampai ni, sampai kiamat. Cerita yang sama, dia ulang. Manusia boleh marah dekat satu manusia lain semata-mata kerana dengar cakap satu orang lain. Maka Nabi SAW bila sampai di sana, Nabi panggil pihak-pihak yang terlibat di dalam perselisihan faham ni. Nabi panggil mai duduk sekali dengan Nabi. Nabi suruh cerita. Nabi kata kita selesai hari ni apa masalah yang jadi. Bila pergi duduk di sini, cerita banyak lah. Dia ni cerita. Fahubita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tertahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya takut.
Bila dia duduk sembah ni, sangkutlah. Duduk cadang nak balik pukul 4, jadi nak balik pukul 4.30. Fahubita, habas ni maksudnya kena tahan, kena penjara, tu dia panggil habas. Tapi maksud dalam hadis ni fahubita Rasulullah SAW, maksudnya Nabi sudah tertahan, Nabi sudah sangkut dekat Bani Amr bin Auf yang jadi bergaduh tadi ni. Nabi tersangkut di situ kerana panjang cerita nak selesai perselisihan faham di antara mereka ni. Wahanatis salah, sedangkan waktu asar sudah masuk. Nabi tak ada di masjid kerana masa tu Nabi ada di kampung Bani Amr bin Auf. Sedangkan masa tu waktu asar sudah masuk. Faja'a Bilal ila Abi Bakr radhiyallahu anhu. Maka Bilal, sahabat Nabi, Bilal bin Rabah, yang kerja duk bang, duk azan bila masuk waktu ni. Bilal bila masuk waktu, dia tengok Nabi tak ada. Maka Bilal pergi kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka kata Bilal, "Ya Abu Bakar, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad hubisa wa hanatis salat." Sayyidina Abu Bakar bila dijumpa Sayyidina Abu Bakar, dia kata, "Ya Abu Bakar, wahai Sayyidina Abu Bakar, Nabi ni duk nampak tersangkut dah di kampung tu, sedangkan asar dah masuk. Macam mana lah ni?" Dia kata, "Fahallaka anta umman, boleh tak boleh aku nak bang, aku nak qamat dan kamu jadi imam untuk semayang kepada orang ramai?" Sebab biasa yang menjadi imam semayang Nabi. Oleh kerana hari itu Nabi tak ada, Nabi pergi nak selesai, ada orang bergaduh, waktu dah masuk. Bilal ditanya Sayyidina Abu Bakar, dia kata, "Ya Abu Bakar, Nabi tak ada, Nabi nampak dah sangkut di sana. Lah waktu dah masuk. Lah ni aku nak bang, aku nak qamat. Mau tak mau hang jadi imam untuk semayang hari ni?" Qala Abu Bakar, kata Sayyidina Abu Bakar, "Na'am in syi'ta." Abu Bakar kata, "Bolehlah. Kalau sekiranya kamu mau aku jadi imam, aku boleh jadi imam." Fa aqama Bilal, maka Bilal pun terus iqamah, terus qamat. Wa taqaddama Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar pun naik ke depan untuk jadi imam. Fakabbara wa kabbara an-nas. Sayyidina Abu Bakar pun dah duduk di depan takbir, Allahu Akbar. Wa kabbara an-nas, maka ramai orang yang duduk di belakang, makmum semua pun takbir ikut Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Wa jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamshi fi as-sufuf. Elok takbir semayang aja Nabi sampai. Duk tunggu tadi tak nampak Nabi. Jadi masing-masing pun duk kata Nabi ni nampak sangkut dah di sana, balik tak tahu pukul berapa, tak tahu bila nak balik. Lah kita semayang dulu. Bila Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq takbir saja semayang jadi imam, wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sampai. Yamshi fi sufuf, Nabi berjalan pelan-pelan main masuk dalam saf nak semayang. Hatta qama fi saf, sehinggalah Nabi sampai di saf, Nabi berdiri nak semayang. Fa akhadha an-nas fi at-tafsir, sahabat-sahabat yang duduk semayang ni nampak Nabi main. Bila nampak Nabi main, maka sahabat yang nampak ni tepuk. Tafsir, tepuk tangan ataupun tepuk paha. Dia tepuk bagi bunyi, bagi keluar satu bunyi. Wa kana Abu Bakr radhiyallahu anhu la yaltafitu fi salati. Duk bunyi orang tepuk di belakang ni, duk bunyi pak pak pak, duk bunyi tepuk. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dah jadi imam dah semayang dah. Dia tak beralih tengok apa jadi di belakang, dia terus juga semayang. Falamma aktsara an-nas, apabila tepuk ni pakat duk bunyi banyak, ramai orang pakat duk tepuk, duk bunyi pak 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 di belakang. Iltafata, barulah Sayyidina Abu Bakar beralih sikit tengok apa jadi di belakang ni pakat duk tepuk. Beralih sikit tengok.
Beralih tak salah tuan-tuan. Nabi SAW pernah tengah duduk semayang. Tiba-tiba Aisyah balik ke rumah. Nabi tengah semayang, Aisyah dah rotok pintu. Pum. Nabi langkah-langkah buka pintu. Goskan balik sambung semayang. Ini cerita di dalam hadis Nabi SAW. Maka itu tidak jadi salah. Kalau nak gagah tak boleh semayang juga pun dia tak khusyuk dah dengan kawan duk ribut pintu ni bum semayang apa. Nabi SAW tengah duduk semayang, Aisyah mari ketuk pintu nak masuk rumah, Nabi langkah pergi buka selak, Nabi terus semayang. Itu biasa dibuat oleh Nabi SAW. Maka dalam hadis hari ini pula cerita Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tengah duduk semayang, tiba-tiba dengar orang tepuk di belakang. Mula-mula tak ramai, lepas itu bunyi makin ramai tepuk. Iltafata, maka dia pun beralih sikit tengok. Faiza Rasulullah SAW. Tengok nampak Nabi tu ada dalam saf. Fa'asyara ilaihi Rasulullah SAW. Bila dia beralih tengok tu nampak Nabi tu ada dalam saf nak semayang. Nabi nampak Sayyidina Abu Bakar tengok dia. Fa'asyara Rasulullah SAW. Nabi SAW isyaratkan kepada dia. Maksud dia apa? Bukan maksud dia hang belah wang pun nak naik. Bukan. Maksud dia tak boleh. Kadang-kadang bahasa isyarat ni pun dia kawan buat tu maksud saya kawan jadi dipaham lu boleh. Kan? Nabi SAW fa'asyara ilaihi Rasulullah SAW. Nabi mengisyaratkan kepada Sayyidina Abu Bakar, jalan terus lah, tak apalah, aku main lah, hang dah jadi imam dah, orang putih kata carry on lah, terus lah. Pada masa tu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tengah rokok. Dia tengah rokok tu, dia nampak Nabi tu buat dulu. Farafa'a Abu Bakr radhiyallahu anhu yadahu fahamidallah. Maka dia pun angkat kepala dia, sami'allahu liman hamidah, angkat fahamidallah, dan dia memuji Allah, Rabbana lakal hamd. Wa raja'al qahqari wara'ah, dia bangkit aja daripada i'tidal, sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, dia goskan pelan-pelan. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni, bila dia beralih nampak Nabi tu ada semayang belakang dia, tak boleh biar dia. Dia bangkit daripada rukuk, sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Terus pun dia ribut. Dia goskan ke belakang, wa raja'al qahqari. Qahqari maksudnya pelan-pelan. Dia langkah ke belakang pelan-pelan, wara'ah, pergi ke belakang. Hatta qala fi saf, sehinggalah dia berdiri sama dengan saf makmum yang ada di belakang. Fataqaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa shalla linnas. Nabi bila tengok Sayyidina Abu Bakar undur, maka Nabi terus diambil alih tempat imam, maka Nabi mengimamkan sembahyang orang semua. Ini hadis, tuan-tuan, hadis ni muttafaqun alaih. Sepakat semua ulama mengatakan ini hadis sahih. Ini cerita yang jadi. Falamma farara, Nabi pun pimpin semayang sampai selesai. Aqbala 'ala an-nas, bila hadis bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, fa aqbala 'ala an-nas, Nabi beralih kepada makmum ada semua. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Nabi kata, ayyuhan nas, ma lakum hina nabakum fi syai' fi salat, ma lakum hina nabakum syai'un fi salat, akhadtum fi tafsir. Nabi kata, wahai orang ramai semua, wahai manusia, apa hal dengan hampa semua? Apabila jadi sesuatu sedangkan kamu tengah semayang, pasal apa hampa tepuk tangan? Nabi tanya. Nabi tunggu bagi hadis semayang semua, Nabi bagi salam, Nabi beralih dekat makmum semua, Nabi tanya, ayyuhan nas, Nabi kata, wahai orang semua, ma lakum,
Apa hal dengan hampa semua ni? Hina nabakum syai'un fi shalah, apabila jadi sesuatu sedangkan kamu tengah sembahyang, akhastum fi tasbih, hampa pakai tepuk tangan pasal apa? Nabi kata innamat tasbih lin nisa, Nabi kata kerana tepuk tangan ni untuk orang perempuan. Kita dah belajar dalam fiqh. Kita belajar dalam fiqh, bila kita sembahyang berjemaah, imam tersilap, sama ada silap itu berlaku terlupa tahiyat awal misalnya, itu satu silap. Ataupun silap berlaku sembahyang 4 rakaat, imam buat 3 rakaat aja duduk tahiyat akhir, itu silap. Ataupun sembahyang yang 3 rakaat, imam dia lajak nak buat 4, maka itu silap. Apabila berlaku silap kepada imam, makmum yang ada di belakang ni ada 2, satu laki-laki, satu perempuan. Orang laki-laki apabila imam silap, apa dia kena buat? Subhanallah. Orang laki-laki disuruh sebut Subhanallah. Dan imam apabila dengar Subhanallah, dia kena cek, aku ada silap tak? Tapi bagi makmum perempuan, apabila imam buat silap, dia tak boleh kata Subhanallah. Sebaliknya dia tepuk tangan, tepuk belakang tangan dia. Dia tengah duduk kiam tu, bagi bunyi dulu. Bila bunyi sekali, imam teringat dia ni tampak nyamuk ke apa, dia ambil lagi. Bila lagi sekali, ini bukan dia nyamuk, ni nampak nak tampak aku. Maka imam tahulah dia ada silap, dia kena cek balik. Oh, dia kata aku. Okay. Tapi berlaku pada zaman Nabi SAW, dalam hadis yang kita baca ni, sahabat tersilap. Dia pernah bagi tahu dekat Sayyidina Abu Bakar, kata Nabi mai, dia nak bagi tahu tu laki-laki ditepuk tangan. Bila habis sembahyang, Nabi SAW tegur. Nabi kata, wahai manusia, apa pasal dengan hampa ni? Apabila berlaku sesuatu di dalam sembahyang, pasal apa hampa pakai tepuk tangan? Sedangkan tepuk tangan ni untuk perempuan. Man nabahu syai'un fi salati, Nabi kata barang siapa yang berlaku sesuatu di dalam sembahyangnya, falyaqul subhanallah, maka hendaklah makmum laki-laki ini kata subhanallah. Nabi ajak macam tu. Fa innahu la yasma'uhu ahadun hina yaqul subhanallah illa al-tatata. Nabi kata sesungguhnya siapa yang jadi imam, apabila dia dengar orang belakang sebut subhanallah, maka hendaklah dia menoleh ataupun cek balik di mana silap dia. Bila dengar belakang sebut subhanallah, nak kena cek balik, aku silap tak mana. Begitu. Kemudian habis Nabi tegur yang ni, Nabi kata, ya Abu Bakar, ma mana'aka an tusalliya bin nas hina asyabtu ilaih. Nabi kata, wahai Abu Bakar, hang pun satu. Aku dah tunjuk isyarat dah tadi, suruh hang teruskan sembahyang sebagai imam. Apa yang menghalang kamu daripada nak terus menjadi imam, sedangkan aku dah suruh hang terus jadi imam? Nabi tanya Sayyidina Abu Bakar, aku dah buat isyarat dah tadi suruh terus, hang undang juga bagi aku naik pasal apa? Nabi tanya Sayyidina Abu Bakar. Faqala Abu Bakar, maka jawab Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia kata, maka la yanbaghi li ibni Abi Quhafah an yusalliya baina yadayi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar kata, tak wajar bagi aku anak kepada Abu Quhafah. Ni Sayyidina Abu Bakar ni orang panggil dia anak kepada Abu Quhafah. Sayyidina Abu Bakar kata tidak wajar, tak sepatutnya bagi aku ni menjadi imam sedangkan di belakang aku ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar kata, mana mungkin aku nak jadi imam belakang aku Nabi ada. Itu maksudnya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada hadis ni dapat kita faham bahawa yang kata sahabat Nabi ni, mereka hormat Nabi ni, tak tahu nak cerita macam mana. Yang kata sahabat Nabi ni, hormat Nabi ni tak ada manusia yang kita boleh jumpa yang hormat Nabi seperti mana sahabat-sahabat Nabi hormat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kita pun tengok dalam beberapa hadis menceritakan bagaimana Nabi SAW pada zaman awalnya, Nabi bila khutbah berdiri di atas tunggui pokok korma. Nabi baca khutbah, Nabi berdiri atas tunggui pokok korma. Pokok korma potong buang tinggal tunggui, Nabi naik atas tunggui itu berdiri baca khutbah ketika zaman awal-awal Islam dulu. Sehinggalah sahabat mai jumpa Nabi, sahabat kata, ya Rasulullah, boleh tak boleh izinkan kami nak buat satu tempat elok sikit untuk baca khutbah? Nabi kata boleh. Maka sahabat yang tukang dia reka buat mimbar 3 anak tangga. Maka kematiannya Nabi khutbah di atas mimbar 3 anak tangga. Itu sebab sampai hari ni mimbar sunat buat 3 anak tangga. Kalau kita buat 3 anak tangga dengan niat littiba'i sunnah, kerana nak ikut sunnah Nabi SAW, dapat pahala. 3 anak tangga. Khatib pun bila nak naik 1, 2, 3. Lepas tu duduk. 3 anak tangga itu khutbah mula, ini mimbar mula pada zaman Nabi SAW. Bila Nabi wafat, naik Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar dia tak duduk, dia atas nombor 3 tu, dia duduk nombor 2. Orang tanya Abu Bakar, ya Abu Bakar, macam apa tak duduk sama macam Nabi duduk? Dia kata, mana mungkin Nabi duduk tangga nombor 3, mana mungkin aku nak pergi duduk sama aras dengan duduk Nabi SAW. Bukan Sayyidina Abu Bakar tak mau ikut sunnah, tapi Sayyidina Abu Bakar rasa dia tak padan nak pergi duduk sama dengan Nabi tu, berasa tak padan. Hormat tu, dia nak agak kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq hormat Nabi tu sampai dia tak sanggup nak pergi duduk sama dengan tempat Nabi tu. Mai zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, apabila mati Sayyidina Abu Bakar, naik Sayyidina Umar. Sayyidina Umar duduk tangga nombor 1. Dia duduk tangga nombor 1. Orang tanya dia, Umar, pasal apa kamu duduk tangga nombor 1, sedangkan Abu Bakar duduk tangga nombor 2, sedangkan Nabi duduk tangga nombor 3? Umar kata apa? Dia kata, tak mungkin aku nak duduk tangga nombor 3. Abu Bakar manusia yang paling baik tu pun tak berani duduk tangga tu, dia duduk tangga nombor 2. Siapa aku ni nak pergi duduk tangga tu? Dia kata, maka tangga nombor 2 pun aku tak boleh duduk, kerana aku bukan setandingan dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mai zaman Sayyidina Uthman bin Affan, dia berdiri atas lantai sama dengan orang semua. Tuan-tuan, kita bila jumpa riwayat yang macam ni, apa kita nak kata, tuan-tuan? Kita nak kata sahabat-sahabat dulu tahap tawaduk, rendah diri ni cukup tinggi. Rendah diri dia tu cukup tinggi. Kita ni sombong, kita tinggi. Sahabat-sahabat dulu rendah diri itu tinggi, berasa diri dia kecil berbanding dengan orang yang lebih daripada dia. Dalam zaman kita hari ni tak ada benda ni semua, tuan-tuan, tak ada. Kita boleh challenge apa saja. Kita kenal ABC pun, itu orang mengajar kita hari ni, kita boleh hina orang tu. Kita tak rasa dia guru kita, dia pernah berjasa dekat kita, dia pernah bagi ilmu dekat kita. Kita terlupa semua benda tu. Kita sudah besar, kita rasa kita lebih daripada segala orang yang ada. Na'udzubillah min dzalik. Sifat sombong, bongkok boleh merosakkan kita semua. Mudah-mudahan mukadimah yang kita baca ni boleh memberi peringatan kepada kita semua, dan jangan sampai kita tersilap di dalam nak meneruskan perjalanan hidup kita, insyaAllah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 16. Bahrul Mazi jilid 16. Bahrul Mazi jilid 16, muka surat 120. Muka surat 120. Kita masuk masalah rezeki yang secukup pada itu beroleh kemenangan. Kita nak tengok pula malam ni, dia nak bagi tahu dekat kita, kata rezeki yang ala qadar itu sebenarnya baik untuk kita. Bermula yang dikehendaki dengan rezeki secukup pada itu, iaitu rezeki yang cukup pada harinya. Dan kata setengah ulama, iaitu rezeki yang jadi kenyang tapi dalam paksa.
Yang kata rezeki yang memadai itu, kalau kita ada makanan cukup untuk sehari semalam, kita sudah dianggap orang yang mempunyai rezeki yang memadai. Kita tuan-tuan, ada dalam masjid ni, tak ada seorang pun duduk pada tahap ni. Di rumah kita tu, takat-takat 3 hari ada benda boleh makan. Takat-takat 3 hari. Ada yang seminggu boleh lagi. Kalau jadi kapiu, jadi perintah berkurung, tak boleh keluar rumah, takat-takat seminggu kita boleh makan minum dalam rumah lagi. Makna kata kita ni lebih pada memadai. Apa yang Tuhan bagi kat kita lah ni lebih daripada memadai. Islam ni dia kata apa? Dia kata kalau di rumah kita ada makanan, makanan tu cukup untuk makan sehari saja, kita dah dianggap orang yang perlu bersyukur kepada Allah. Apa yang ada di rumah tu cukup untuk sehari, itu sudah cukup untuk kita syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pula setengah ulama dia kata apa? Dia kata bukan kata rezeki yang cukup untuk sehari. Dia kata kalau sehari ada makan, sehari tak ada makan. Sehari ada makan, sehari tak ada makan. Sehari kenyang, sehari lapar. Sehari kenyang, sehari lapar. Itu pun sudah dianggap rezeki yang memadai. Kena syukurkan kepada Allah. Pasal apa? Dia bagi pendapat macam ni pasal apa? Pasal Nabi SAW macam ni. Nabi Muhammad SAW macam ni. Nabi minta kepada Allah supaya Allah bagi dekat dia rezeki sehari kenyang, sehari lapar. Maka kalau kita dapat macam tu, kita kena syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kata maka orang yang mempunyai rezeki yang demikian itu beroleh kemenangan ia pada sisi Tuhan di akhirat esok. Siapa yang ditakdirkan Allah rezeki ada banyak tu, ya cukup untuk sehari, cukup untuk sehari, cukup untuk sehari, insya-Allah lah akhirat itu dia orang yang senang. Bermula dalil yang menunjukkan yang demikian adalah hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmidzi. Kata dia an Abdullah bin Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qad aflaha man aslama wa kana rizquhu kafafan wa qanna'ahu Allah. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam nama dia Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya telah dapat menang di akhirat oleh orang yang telah Islam, padahal adalah rezekinya cukup pada sahaja. Tiada ia kaya sangat dan tiada ia miskin habis-habis miskin, dan disuka reda akan dia oleh Allah, yakni tiada ia gaduh, tidak cukup, dan tiada ia merongok-rongok. Nabi SAW sebut dalam hadis ni, Nabi kata qad aflaha man aslam. Nombor satu Nabi kata apa? Menanglah orang-orang yang ditakdirkan Allah jadi Islam. Jadi Islam ni kira menang, tuan-tuan. 2 hari lepas itu Pope John Paul, ketua padri besar, ketua padri dunia, mati 2 hari lepas. Saya saja tu explore dalam internet, dia buka saja nak tengok liputan terhadap berita kematian Pope ni. Dahsyat. Betul buka internet ni, semua cerita pasal dia. Dia ambil gambar daripada seluruh dunia. Seluruh dunia, sama ada di Amerika, sama ada di England, di New Zealand, di Jepun, di Korea, di India, di China, di mana pun yang ada orang Kristian, seluruh dunia berkabung dia ada kematiannya. Tuan-tuan, saya nak beritahu apa? Berjayanya Kristian dari segi mewujudkan perpaduan di kalangan mereka. Kita, tuan-tuan, kita orang Islam, kita tak ada seorang ketua. Hari ini, kita tak ada seorang yang boleh ditampilkan, yang boleh ditonjolkan sebagai ketua. Tak ada. Siapa ketua orang Islam belah ni? Yang apabila dia kata A, satu dunia orang Islam kata A. Siapa dia? Tak ada. Imam Masjidil Haram,
nak dilantik sebagai ketua kepada orang Islam seluruh dunia. Tak ada siapa yang tiada. Komplain lagi ada. Balik main tu kata saya pergi Mekah, saya tak berimam dengan imam Masjidil Haram. Ada baru ni dia sembang tu. Dia kata saya pergi Mekah, saya tak berimam dengan imam Masjidil Haram. Awal pasal apa jadi lupa tu. Dia kata depa ni mazhab lain, depa sembahyang subuh tak ada kunut. Tuan-tuan, nampak punya serabutnya kepada otak orang Islam kita lah. Kerana imam Masjidil Haram sembahyang subuh tak baca kunut, dia pergi sana, dia tak mau ikut kontra jadi imam. Dan nak lantik siapa jadi ketua orang Islam? Siapa nak jadi ketua? Kerana soal tak baca kunut sembahyang subuh tu nak jadi balai. Apa nak cakap tuan-tuan? Nak pilih Ayatullah di Iran untuk jadi pimpinan kepada orang Islam seluruh dunia. Siapa nak ikut? Dia kata dia ni Syiah besar, dia tak mau ikut. Syiah pun tak mau ikut. Imam Masjidil Haram Ahli Sunnah wal Jamaah pun tak mau ikut. Ini ikut siapa tak? Sebut nama siapa pun tak setuju semua. Sebut nama siapa pun ada orang tak setuju. Ada demikianlah masalah yang menimpa orang Islam seluruh dunia. Tak boleh setuju dengan siapa pun. Kita setuju dengan bebai kita, dengan kepala otak bebai kita. Tak nuh ni, tak kena semua. Kita tengok macam mana Kristian boleh mewujudkan benda ni. Saya tengok habis dalam internet ni, baca habis cerita pasal Pope ni. Dia mati dah. Siapa pula nak jadi dia punya successor? Siapa nak jadi pengganti dia? Nak jadi pengganti Pope ni? Dia ni hak mati ni orang Poland. Pope hak mati ni orang Poland. Dia pun tak bergaduh. Tak semestinya yang naik jadi Pope ni orang Italy. Tak mestinya orang yang nak naik jadi Pope ni orang England. Tak mestinya yang naik jadi Pope ni orang daripada Amerika. Mereka boleh terima. Mereka ada majlis, mereka pula majlis kardinal mereka ni, majlis padri besar mereka ni sama-sama mereka boleh bincang, boleh berunding, boleh putuskan siapa nak jadi Pope nombor 1. Mereka boleh buat macam tu walaupun agama mereka agama batil, tak betul. Islam agama betul yang diwirid tiap-tiap hari lepas semayang, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah ni Islam saja. Kita yang agama betul, satu-satunya agama betul dalam dunia ni, kita tak boleh nak sepakat. Kita boleh bergaduh saja. Itulah hebat kita ni. Kita hebat dari segi bergaduh, cari pasal, berkelahi dan sebagainya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ada yang bagi senarai pula dalam internet, bagi senarai pula siapa yang kemungkinan boleh ganti dia ni. Mereka bagi senarai pula. Tiap-tiap satu orang mereka bagi pula latar belakang dia. Dia ni siapa, lulus di mana, jadi padri berapa lama. Jadi orang tengok nampak kemas mereka ni. Nampak agama mereka ni sistematik, nampak kemas. Dia buat main gambar seluruh dunia tu. Orang Kristian yang ada di India tu teriak lah apalah, bertafakur sedih atas kematian Pope mereka ni. Tunjuk gambar di Korea, tunjuk gambar ni apa nama sister-sister yang ada di gereja di Jepun, pakai duk pegang candle, pegang lilin, teriak dan sebagainya. Mereka mempropagandakan kehebatan agama mereka di dalam teknologi maklumat yang ada hari ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikian mereka berjaya projekkan agama mereka nampak macam betul, walaupun kita beriktikad dan berkeyakinan mereka tak betul. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dan tengok apa jadi benda ni semua. Nabi SAW beritahu dekat kita apa? Dalam hadis yang kita baca tadi, Nabi SAW kata, nombor satu sekali, kita dah dianggap sebagai akhlak, dah dianggap sebagai orang yang menang. Pasal apa? Pasal kita ditakdirkan Tuhan jadi orang Islam. Jadi Islam tu dah satu kemenangan dah. Hak lebih lagi itu kita nak kena jaga apa dia? Wa kana rizquhu kafafan wa qanna'ahu Allah. Apabila Allah takdirkan rezeki kita ni cukup-cukup aja boleh makan, kita boleh
Kita boleh redha dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak gaduh dan kita tidak meromot-romot atas apa yang Allah bagi dekat kita. Kata At-Tirmidzi, ini hadis hasan lagi sahih. Dan ada lagi satu riwayat hadis daripada seorang sahabat Nabi SAW. Nama dia Nuqadah. Nuqadah itu lembut nun. Nama dia Nuqadah Al-Asdi radhiyallahu anhu. Kata dia, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila rajulin yastamnahu naqah faraddahu thumma ba'athani ila rajulin akhar yastamnahu fa arsala ilayhi binaqah. Telah diutus aku oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi kepada satu laki-laki kerana nak minta kepada dia unta dia supaya diperah susunya dan diminum susunya. Maka pergilah aku kepada orang yang disuruh Nabi itu. Tiba-tiba ditolaknya, yakni tiada diberinya. Kerana laki-laki itu satu orang yang bakhil, maka kembali aku kepada Nabi SAW dan aku katakan tidak diberinya. Kemudian diutus aku kepada satu laki-laki lain, minta untanya supaya diperah Nabi akan susunya, kemudian dipulangkan balik untanya. Bila aku pergi kepada orang yang ini, langsung diberinya untanya, dikirimkannya kepada Nabi SAW untanya itu. Ini ceritanya. Satu orang sahabat, nama dia Nuqadah Al-Asdi. Tuan-tuan, kita bila baca cerita Nabi ini, cerita miskin, cerita susah. Nabi ini ditakdirkan Allah miskin. Lepas itu Allah pernah bagi satu tawaran dekat Nabi, wahai Muhammad, mau tak mau aku jadikan bukit-bukit ni daripada Mekah nak pergi Madinah ni, bukit-bukit ni aku ubah bagi jadi emas, semua tu ambilkan hang. Mau tak mau? Nabi kata tak mau. Habis apa yang hang mau? Nabi kata apa? Jadikan aku ni manusia yang lapar sari, kenyang sari. Betul, kita baca bulan lepas hadis ni. Jadi Nabi SAW memilih untuk hidup susah. Nabi SAW oleh kerana susah ni kadang-kadang sampai makan minum pun tak ada. Sudahlah nak bela isteri yang ramai. Nabi ada 9 isteri pada satu masa. Nak bela 9 orang isteri yang ramai ni, nak bela pula ni Ahlus Sufah, sahabat-sahabat yang main duduk-duduk di Masjid Nabawi, duduk kerana nak mengaji dengan Nabi. Ni semua pun di atas tanggungan Nabi SAW nak bagi makan minum dekat mereka. Susahlah, ceritanya susah. Maka biasa kadang-kadang Nabi panggil satu orang. Di antaranya yang kena panggil ni Nuqadah Al-Asdi. Nabi panggil dia. Nabi kata dekat dia, Nuqadah, kamu tolong pergi jumpa Fulan bin Fulan. Nabi beritahu nama satu orang. Kamu pergi jumpa dia ni. Dia ni ada unta banyak ekor. Minta unta dia ekor buat main sini. Aku nak perah susu unta dia untuk kita pakai-pakai minum. Unta ada banyak, nak minta sekor. Bukan minta nak sembelih nak buat gulai makan. Minta nak perah susu, nak bagi sahabat-sahabat yang ada yang miskin ni pakai-pakai rasa susu unta dia. Bila Nuqadah pergi jumpa laki-laki ni, habaq kata Nabi hantar aku main. Nabi suruh aku minta sekor daripada unta hang yang banyak ni untuk nak buat pergi dekat Nabi, kerana Nabi nak perah ambil susu, nak bagi sahabat-sahabat yang susah, sahabat-sahabat yang miskin minum susu unta ni. Dia jawab apa? Dia kata tak boleh. Ada tuan-tuan jenis macam ni ada. Nabi minta, bukan orang minta, Nabi minta. Dan dia pun orang Islam, dia pun masuk Islam, dia pun kenal Nabi. Nabi minta, Nabi minta ni boleh kata tak boleh, ni dahsyat. Bila Nuqadah pergi jumpa dia minta, dia kata apa? Dia kata tak boleh. Bila kata tak boleh, Nuqadah pun kata tak apa, balik mai jumpa Nabi. Ya Rasulullah, orang yang kamu suruh aku pergi jumpa ni, dia kata tak boleh.
Bila kata tak boleh, Nabi kata tak apa. Sampai pula jumpa seorang lagi, dia ni pun ada unta banyak juga, minta seekor untuk buat main. Macam suruh buat kat kawan tadi, suruh buat kat kawan ni pula. Maka Nuqadah pun pergi. Bila sampai dekat kawan yang kedua ni, Habab kata, Nabi yang hantar aku main, Nabi minta unta seekor yang boleh perah susu. Kerana ramai orang yang tak ada makan minum hari ni. Dia terus ambil bagi. Dia kata, Nabi minta ambil. Ni hak nombor 2 punya macam ni. Bila aku pergi kepada orang ini, langsung diberinya untanya, dikirimkan kepada Nabi SAW. Sambung hadis tu, dia kata, falamma absaraha Rasulullah SAW qala Allahumma barik fiha wa fi man ba'atha biha. Maka tak kala dilihat akan dia oleh Nabi SAW akan unta itu ada aku bawa. Lalu Nabi mendoakan, kira-kira maknanya begini. Nabi kata, Allahumma barik fiha, wahai Tuhanku, berkatkan kiranya padanya, yakni pada unta hak main. Nabi doa. Nabi terus tengok unta tu main, Nabi kata, Allahumma barik fiha, ya Allah berkatilah unta hak main ni. Wa fi man ba'atha biha, dan pada orang yang mengirimnya. Nabi doa kepada kawan hak bagi unta tu main. Nabi minta supaya Allah berkati orang tu. Kita tuan-tuan, kita kalau orang buat baik apa-apa kat kita, kita kata apa? Allah yubarik fi. Apa itu perkataan tu? Allah yubarik fik. Allah yubarik, ya ba alif roka, yubarik. Allah yubarik fika, fayaka, fik, baca lagu tu aja. Allah yubarik fik. Kita kata mudah-mudahan Allah berkati kamu. Orang buat baik dengan kita apa-apalah, orang buat baik apa semua, kita kata kat dia, terima kasih Allah yubarik fik. Doa terus, Allah berkati kamu. Kerana ini sunnah Nabi, itu doa Nabi SAW. Yang tu mudah ada di mulut kita. Kan? Kita kan takut Melayu pun tak apa, masjid tak apa dah. Tapi sebut bagi bunyi lagu Nabi, sebut sikit, Allah yubarik fik. Allah berkati kamu. Begitu. Nabi SAW bila nampak aja unta ni main, Nabi terus doa. Allahumma ya Allah ya Tuhan, barik fiha, bagi berkat kepada unta ni, wa fi man ba'atha biha, dan kepada orang yang kirim ni, mudah-mudahan Allah berkati dia kerana murah hati dia ni. Bila didengar oleh Nuqadah akan Nabi berdoa yang demikian itu, Nuqadah yang kerja piami unta wak main ni, bila dia dengar Nabi doa macam tu, lalu berkata Nuqadah, qala Nuqadah, faqultu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa fi man jaa biha, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fi man jaa biha. Maka kata Nuqadah, maka telah berkata aku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan doakan ya Rasulullah pada orang yang bawa datang dengan unta itu dan membawanya. Dia kata takkan doa abang unta dengan kawan hak kirim aja. Ni hak hidup tuntun orang main ni takkan tak doa sama. Dia ni pun nakal tu ada dua. Bukan nakal tuan-tuan. Maksud dia apa tuan-tuan? Nabi doa ni siapa tak mahu. Nabi doa tuan-tuan. Nabi doa ni siapa tak mahu. Berapa banyak sahabat Nabi, berapa banyak. Kalau kita nak kutip hadis-hadis tu saja buat buku jual pun laku tuan-tuan. Hadis-hadis yang menceritakan tentang sahabat ni tidur suar domai, tidur suar muka, nak suruh Nabi doa ni. Berapa banyak ada hadis yang macam ni. Sahabat ni tidur suar muka, tidur tahan tengkok, tidur buat hemoi, duk minta Nabi, suruh Nabi buka mulut doa kat dia. Berapa banyak hadis ada macam ni. Kan? Banyak tuan-tuan. Maka di antara yang banyak tu ni termasuk cerita Nuqadah. Nabi suruh dia pergi jumpa kawan tu, minta unta wakmai semua, tiba-tiba Nabi doa supaya Allah berkati unta ni dengan berkati tuan unta hak bagi unta ni. Dia kata dekat Nabi, ya Rasulullah, ni kawan hadap tuntun wakmai ni tak ada doa apa kan? Dia tanya lagu tu. Maka Nabi SAW pun mendoakan kepada dia dengan sabdanya, dan kepada orang yang membawanya. Dapat satu aja nak bukan ada apa.
Bukan nak minta duit. Tak mau minta duit. Doa Nabi tu kalau nak dinilai dengan duit, tak ada nilai tuan. Nabi terbit di mulut Nabi doa sejahtera kita ni. Bayar berapa juta pun tak ada nilai. Doa Nabi tu lagi bernilai. Nuqadah tak minta upah. Nuqadah cuma minta dekat Nabi, ya Rasulullah, doa kat aku sama ni dah ada tuntun ni. Nabi SAW senyum. Nabi kata wa fi man jaa biha. Dan Nabi kata Allah berkati orang yang wahmai ni sekali, dapat sekali keberkatan tu. Summa umira biha fahalabat fadarrat faqala Rasulullah SAW Allahumma akthir mala fulan lil mani'il awwal waj'al rizqa fulan yawman biyawmin lilladhi ba'atha bin naqah. Pula kan Nabi pula doa satu doa pelik pula di ujung ni. Kemudian disuruh Nabi akan dia yang ni akan nuqadah ni, maka diperah susunya. Kira dia buat semua. Hak mula tadi pun dia pergi jumpa kawan tu, tak bagi balik mai abang. Pergi jumpa kawan kedua, kawan ni bagi alik mai, kata Nabi tak doa kat dia. Dia minta Nabi pun doa dekat dia. Dah hati Nabi suruh dia juga. Nabi kata nuqadah, hang tolong perah susu besar ni. Tolong perah bagi semua orang minum. Maka diperahnya susu tu, maka jadi terbit susunya yang sangat banyak. Mukjizat Nabi lah. Mukjizat Nabi, benda sikit jadi banyak ni biasa bagi Nabi SAW, ini biasa. Kita dah jumpa pun banyak kali dah hadis cerita tentang benda sikit, makanan sikit jadi banyak. Nabi pernah duduk di masjid, tiba-tiba mai satu sahabat tengok Nabi susah, tak ada benda nak makan. Dia tanya Nabi, Nabi kata jom, Nabi kata lapar. Bila dia dengar Nabi kata lapar, mari balik di rumah. Abang dekat bini dia kata ada apa benda boleh makan di rumah kita. Bini dia kata ada apa sikit je. Dia kata masak. Masak, dia kata aku nak panggil Nabi mai makan di rumah kita. Kata Nabi abang ke dia, kata Nabi lapar. Dia tak boleh dengar. Nabi lapar ni dia tak boleh dengar. Dia balik ke rumah, makanan tak banyak mana. Tapi dia kata kat bini dia, masak, aku nak Nabi makan di rumah kita. Bila siap pergi balik ke masjid, jumpa Nabi, panggil Nabi bisik-bisik, ya Rasulullah. Dia kata jemput pergi makan di rumah, ada buat makan sikit. Nabi dengar, alhamdulillah. Nabi balik dekat sahabat, ada Nabi kata jom. Dia kata punggah kali ni. Dia kata awal tu buat jom dulu ni. Nabi kata jom. Kecok muka kawan, lari balik dulu ke rumah. Dia kata kat bini dia, macam mana ni? Nabi panggil habis satu masjid. Bini dia kata, aku tak tahu, suruh aku masak. Cerita ni semua jangan abang, tunggu tak macam mana nak jadi. Nabi masuk sampai di rumah. Nabi bagi salam, Nabi panggil masuk. Seorang masuk penuh dalam rumah ni. Di luar duk tunggu lagi. Nabi ni tuan-tuan, sifat Nabi apa dia? Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Nabi ni fatanah, bijak cerdik. Nabi tengok ayah muka Nabi tahu dah. Nabi kata kat dia tak apa. Nabi kata mai aku yang cedok bubuh makanan ni. Nabi cedok bubuh. Lalu duk bagi hak dalam makan habis kenyang, keluar hak luar panggil masuk makan habis semua kenyang. Duk cedok tu duk ada lagi. Sampai habis. Semua orang dah kenyang, apa pun tak ada berasa nak tambah makan apa dah. Barulah Nabi tinggal apa perkabinan untuk keluarga apa. Tak sangka benda boleh jadi banyak macam tu. Ini mukjizat Nabi SAW. Dan bukan sekali, ada beberapa kali dicatatkan di dalam hadis Nabi kejadian yang istimewa ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi Nabi SAW bila dah perah susu bagi makan semua, tiba-tiba Nabi buh satu doa lagi. Maka sabda Nabi SAW, Allahumma akthir mala fulan lil mani'il awal waj'al rizqa fulan yawman biyawmin lilladhi ba'atha bin naqah. Nabi doa macam tu pula. Maksud dia apa? Wahai Tuhanku, banyakkanlah kiranya harta si anu yang tiada mengirimkan dan tiada memberi untanya, aku perah makan susunya. Unta. Bila dah perah susu, semua orang dah boleh makan kenyang habis semua dah. Nabi tutup dengan satu doa.
Nabi doa apa? Nabi kata, ya Allah, lipat gandakanlah lagi rezeki kawan hak bakhil mula tadi. Nabi kata. Bukan Nabi minta suruh limpah ruahkan rezeki kawan hak bagi unta, minta. Nabi doa macam tu. Jadi sahabat dengar Nabi ni terbalik. Dah tersilap ke apa kan nak doa orang lain di doa orang lain. Dah. Nabi tak silap. Nabi saja doa macam tu. Nabi boleh sebut dalam doa tu, ya Allah ya Tuhanku, banyakkan kiranya harta pianu, yakni yang tiada kirim dan tiada beri untanya aku pernah makan susunya. Nabi kata, ya Allah, bagi kawan hak bakhil kedekut hak mula tadi ni, bagi harta dia banyak lagi. Nabi kata. Dan jadikanlah olehmu rezeki pianu yang kirim untanya ini pada aku sehari-sehari. Yakni bagi yang kirim kepada aku perah susu untanya ini. Nabi kata dekat kawan hak bagi ni, bagi dekat dia rezeki ni, jangan melimpah ruah. Cukup untuk sehari, cukup untuk sehari, cukup untuk sehari, lagu tu aja. Perkiraan kita di atas dunia ni, kita kata Allah nanya kebaik tu tak bagi. Kita ingat lagu tu. Kawan hak tak bagi pula didoakan oleh Nabi harta bertambah. Kawan hak bagi ni, Nabi minta dekat Allah, biar rezeki dia ni kira memadai, jangan lebih-lebih sangat. Lagu tu. Sebab pun didoa oleh Nabi ke atas yang tiada kirim unta, biar banyak hartanya itu ialah supaya berbimbang dia. Supaya berbimbang orang itu dengan hartanya. Dan jadi banyak hisab pada hartanya pada hari kiamat. Kerana ia orang yang sangat tamak. Itu dia. Dan didoa supaya dia jadi kaya, supaya kekayaan itu menjadi istidraj bagi dia. Ini tuan-tuan, istidraj dia panggil. Nampak luaran macam nikmat, tetapi rupa-rupanya benda tu mengundang malapetaka. Nampak kaya ni, nampak macam satu nikmat anugerah Allah. Tapi jaga baik-baik, ada orang yang Allah anugerah kaya, tiba-tiba kaya tu membawa malapetaka dekat dia. Na'udzubillah min dzalik. Takut. Nabi minta dekat Tuhan, padan dengan bakhil ni. Pasal apa? Nabi minta, yang tak bagi tu Nabi minta. Oh tuan-tuan, Allah minta, Nabi minta tak bagi, ni teruk. Manusia minta tak bagi pun tak cantik dah. Allah dan Rasul minta dia tak bagi, tak tahu lah. Maka orang yang macam ni wajar didoakan oleh Nabi SAW. Nabi kata, ya Allah, dekat kawan yang bakhil kedekut tu, bagi harta dia banyak lagi. Pasal apa? Bila banyak harta, maka banyaklah fitnah yang akan menimpa dia. Setidak-tidak fitnah tu apa dia? Hisab di sana itu lambat. Tuan-tuan muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Saya baca dalam internet, dia baca cerita pasal Tan Sri Syed Mokhtar Al-Bukhari. Satu kawan post kata, Tan Sri Syed Mokhtar Al-Bukhari kata dia nak buat apa ni, masjid ke apa ke dekat kampung tersusun pokok sunnah dekat sekolah Irsyad. Dengar cerita dan tak tahu dia tak tahu, wallahualam. Orang yang ke 14 kaya di Malaysia, dan yang ke 37 kaya di Asia Tenggara, dengan kekayaan yang dinilai 1.4 bilion. Lulusan SPM. Mula dengan menjaga lembu kebau. Dia lembu, dia kebau dia. Tiba-tiba Allah buka pintu rezeki, jadi macam dah. Dia cerita pengalaman dia. Dia ada berapa puluh benda dia cerita tu sebagai pengalaman dia. Antara dia cerita apa? Dia kata pengalaman dia, pertama kali dia dapat gaji daripada syarikat beras. Gaji RM1,500. Mak dia kata kat dia, 1,500 ni ambil setengah aja. Mak dia kata setengah lagi bagi dekat jiran sebelah rumah.
kerana dia lebih susah daripada kita. Dia antara pengalaman dia cerita. Dia kata bayangkan, pertama kali dapat duit RM1,500, pertama kali dapat, Dato' mak dia suruh bagi setengah dekat orang. Dia pun tak mau cakap banyak sebab mak suruh. Dia ambil banyak mana mak dia suruh tu pergi bagi. Dia tolong. Dia bulan tinggal RM750. 750 tu pula, daripada 750 tu mak dia suruh pergi beli gasolin. Dulu karan tak ada tu pakai gasolin. Beli gasolin, dia kata pergi hantar gasolin ni ke beberapa buah surau untuk digunakan daripada duit bahagian dia tu. Dia kata mak suruh buat juga. Tapi dia kata hari ni dia nampak lah, dia kata berkat. Satu, pasal dengar mak punya suruh. Yang kedua, dia kata berkat tolong orang ni nampak. Tuan-tuan, kita baca, kalau kita tak tahu apa yang dia buat, kita mungkin tak percaya. Tapi kalau kita tahu apa yang dia buat dalam Malaysia ni, kita percaya. Kita percaya. Dia tulis di situ, siapa tak mau kaya? Dia kata semua orang mau kaya. Semua orang mau ada rumah banglo besar tepi laut. Semua orang mau. Semua orang mau pergi makan angin ke Tokyo, pergi ke Paris, pergi ke London. Semua orang mau, dia kata. Semua orang mau ada rumah banyak tepi laut satu, tengah pekan satu. Semua orang mau, dia kata. Tapi tuan-tuan, dia kata ingat baliklah, dia kata. Kita ada 100 buah rumah pun, satu malam tidur satu rumah aja. Dia kata begitu. Kita ada 100 buah rumah pun, satu malam tidur satu rumah aja. Mana boleh pergi tidur 100 rumah satu malam? Maknanya dia kata tak ke mana, dia tak ke mana. Cukuplah, dia kata apa yang ada. Kawan saya di Kuala Lumpur cerita, dia naik kereta dalam Kuala Lumpur, lalu kawasan Kampung Pandan apa, ada satu orang perempuan makcik duk jual cucuk tepi jalan. Jual cucuk kampung ni, pulut peri muka, tepung talam, karipap, cara kampung. Dia suruh driver dia berhenti, dia turun pergi, dia beli. Orang kan kenal dia, turun dia beli. Dia balik makan di rumah, sedap. Dia kata payah nak cari di Kuala Lumpur orang buat cucuk macam ni. Dia kata Kuala Lumpur kok ni pun buat bulu udang. Nyong tu perah dulu baru buat inti. Jual bulu udang, inti bulu udang tu nyong tu perah dulu, ambil santan, tinggal suku lagi, baru buat inti bulu udang. Makan ditawang macam makan ampas nyong. Kan? Pasal apa? Bukan kata nak kecoh tak kecoh, cuma nak untung lebih. Kan? Tiba-tiba di Kuala Lumpur ada orang buat kira tak kecoh kan? Kalau bulu udang, inti tu memang nyong tak perah kan? Dia pergi jumpa yang ni, dia balik-balik makan, dia teringat alostak. Dia kata ada orang di Kuala Lumpur menyaga macam ni. Dia kata tuan-tuan tahu dia buat apa? Dia hantar orang dia daripada pejabat pergi jumpa kawan tu, sembang. Kawan tu pun mati tak tahu apa. Dia kata sembang anak saya. Sembang anak dia. Anak dia kata apa? Dia kata lah macam ni. Dia nak komersialai, nak jadikan perniagaan makcik ni satu perniagaan besar. Tuan-tuan, dia buat satu tempat macam industri kecil sederhana ni. Hak mana boleh pakai mesin. Dia buat semua, buat. Dia kata makcik kira buat cucuk macam biasa kan. Bagi dapat standard saya makan hari ni macam tu. Tapi semua saya bagi, apa semua kendang, apa kemudahan semua dia buat pulang modal bagi. Dan dia tolong buat marketing pula lagi. Dia siapa tak kenal dia. Hotel 5 bintang apa ada ni, dia arahkan suruh habis cucuk daripada situ. Duit semua ambil kat situ, dia tak mau ambil duit. Tuan-tuan, nak cari orang macam tu,
Susah. Perintah dia susah. Dia tak boleh. Dia tengok orang dia ingat nak tolong. Dia tengok orang dia ingat nak tolong. Nak dapat tu, nak dapat hati tu. Hati tu syok tolong orang ni bukan senang tuan-tuan. Nak dapat hati tu. Pasal apa? Lagi kita senang lagi kedekut. Lagi kita senang lagi kedekut. Kita mana? Ada 20,000 mau 50,000, 50,000 mau 100,000, 100,000 mau 500,000, 500,000 mau 1 million. Ada macam tu. Tapi nak jadi orang yang ada duit ni dia seronok. Tolong orang dia seronok ni. Allah anugerah kat dia perasaan tu. Baru dia boleh dapat. Perasaan tu Allah anugerah. Baru dia boleh dapat. Seronok tolong orang ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Lama-lama sekali Tuhan dia petik bagi ada seorang. Lama-lama sekali Tuhan dia petik bagi ada seorang. Masjid dalam Kedah adalah Lok Stang tu berapa biji dah yang dia bina. Tu pun ada orang kata dia kata lah boleh lah dia dapat projek berapa bilion. Jangan kata kalau hang dapat hang buat lah. Kita jangan duk hina orang, jangan duk pandang kecil kepada kebaikan yang orang buat. Jangan. Kita ajak diri kita ni kalau tak boleh buat baik pun, kita syok kepada orang buat baik pun cukup dah. Jangan kita tak boleh buat baik, kita duduk jati orang buat baik. Tak ada guna kita jadi manusia macam tu. Kita kena buang sifat busuk kita tu, kena buang. Kita tak boleh buat baik, kita seronok tengok orang buat baik pun cukup lah. Bila kita cerita kebaikan orang yang buat baik, kita jangan tidur masuk dalam kumpulan yang macam contoh tadi. Alah dia kaya tak apa. Apa guna kita cakap macam tu? Tak sah cakap macam tu. Kita dengar tu kita mau syukur. Alhamdulillah ada orang yang Allah bagi macam ni atas dunia hari ni. Kita kena jadi macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Itu dia. Apa-apa macam ni tuan-tuan, bagi saya lah. Bagi saya bila dapat cerita-cerita macam ni, seronok kan? Seronok, tak tahu nak abang. Seronok ada orang macam-macam ni. Seronok. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kalau kita baca banyaklah cerita dia punya pengalaman dia, banyak baca dia betul-betul memberi pengajaran kepada kita semua. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Baik, jadi Nabi SAW bila tengok kawan bakhil tadi, Nabi marah dekat orang yang bakhil ni. Maka Nabi doa macam tu bagi dekat dia. Kemudian kepada orang yang baik ni pula, Nabi doa apa? Nabi doa minta supaya Allah kekalkan dia pada keadaan dia lah ni. Nak kata kaya sangat dah, nak kata miskin pun dah. Kekalkan dia pada keadaan dia tu ada lah ni, kerana itu baik bagi dia. Maka didoakan oleh Nabi SAW daripada jenis angan-angannya. Nabi doa selaras dengan angan-angan orang tu. Kalau hak mula tadi angan-angan nak kaya lagi, maka dengan kerana tu dia bakhil, dia kedekut. Sampai Nabi minta unta nak perah susu pun dia tak mau bagi. Maka Nabi doa padan dengan angan-angan dia, biar dia lagi bertambah-tambah harta dia. Itu yang dia angan-angankan, ambil kat dia benda tu, Nabi kata. Dan telah meriwayatkan hadis ini oleh Ibnu Majah dengan isnad yang hasan. Masalah sukakah rezeki yang secukupnya itu terpuji pada syarak kita. Maka dikehendaki rezeki yang secukup itu, iaitu telah dikhabarkan pada masalah yang lepas dulu. Dan juga telah dikhabarkan suka reda dengan rezeki yang secukup itu, yakni tidak gaduh dan tidak keluh kesah padanya. Itu yang maksud kata kita reda ialah kita tak keluh kesah. Mana kita reda? Reda maksudnya apa? Lagu macam mana Tuhan bagi, kita tak komplain. Tuhan bagi banyak ni, Alhamdulillah. Kau nak komplain Tuhan pasal apalah, saya punya kerja susah payah, duk bagi kat saya banyak ni. Tak, itu komplain. Komplain tak mau. Komplain menunjukkan kita tak reda dengan pemberian Tuhan. Maka demikianlah dikhabarkan oleh Nabi SAW seperti dalam hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmidzi. Satu lagi hadis daripadanya ialah, kata dia, An Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Tuba liman hudiya ila al-Islam wa kana 'aishuhu kafafan wa qani'an. Diriwayatkan daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, bahawasanya mendengar ia Nabi SAW bersabda,
tempat di syurga bagi orang yang tempat di syurga bagi orang yang ditunjukkan akan dia kepada Islam dan memeluknya. Satu. Nabi kata apa? Nabi kata tuba liman hudiya ilal Islam. Nombor satu, Nabi kata berbahagialah orang yang diberi hidayah sehingga dia jadi orang Islam. Satu. Jadi Islam tu alhamdulillah lah, syukur banyak-banyak dekat Tuhan pasal jadi orang Islam. Padahal adalah kehidupannya secukup makan. Yang kedua, syukur pasal Tuhan bagi dekat kita ni hidup makan cukup. Nak kata kaya raya pun tak, nak kata miskin sampai tak ada makan pun tak. Alhamdulillah Tuhan bagi lagu kita doa dalam ini, alhamdulillah, syukur banyak-banyak pada Tuhan. Dan syukur yakni puas hati dia. Syukur pada Allah pada apa? Pada kita Tuhan bagi jadi orang yang syukur dan puas hati dengan apa yang Tuhan bagi. Puas hati. Tiada ia gaduh, tiada ia merungut-rungut mau lebih, dan tiada ia tamak melihat orang lebih senang daripadanya. Syukur pada Allah Tuhan bagi dekat kita rasa yang macam tu. Rasa apa? Tak ada tamak dan tak ada rasa sakit hati kepada orang yang dapat lebih. Tuhan bagi kat kita banyak ni, alhamdulillah, lagu Tuhan bagi ni kita syukur sangat-sangat pada Tuhan. Kita jadi orang Islam, jadi orang Islam yang bersyukur, inilah yang paling baik, berbahagia orang ini. Nabi kata. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Wallahu a'lam. Lepas ni kita insya-Allah kita masuk bab ma jaa fi fadlil faqr, iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan kelebihan orang fakir. Lepas ni kita akan tengok pula cerita tentang kalau ditakdirkan Allah. Kalau ditakdirkan Allah kita jadi orang yang fakir, syukur pada Allah. Dan lepas itu dia akan cerita kat kita, dia akan cerita dekat kita yang kata fakir ni macam mana menjadi pula batuk ni. Cuti panjang pun ni tak batuk, nak habis-habis main batuk ni. Alhamdulillah alhamdulillah. Lepas tu kita insya-Allah kita akan tengok bab ma jaa fuqara'ul muhajirin yadkhuluna al-jannah qabla aghniyaihim, iaitu cerita di kalangan muhajirin, sahabat-sahabat Nabi yang hijrah dari Mekah ke Madinah ni. Sahabat-sahabat yang hijrah Mekah ke Madinah ni ada kaya ada miskin. Di kalangan sahabat-sahabat yang hijrah tu, di kalangan yang kaya yang miskin tu, yang miskin akan masuk syurga dulu daripada yang kaya. Muhajirin ni kira dah bagus dah, mereka sanggup hijrah sama dengan Nabi, itu dah cukup bagus dah. Di kalangan mereka yang bagus-bagus itu, siapa yang miskin, hak tu masuk syurga dulu. Padahal hak kaya tu pun orang cukup bagus, tapi Allah Subhanahu Wa Taala suruh Nabi habaq, hak miskin tu Allah akan bagi masuk dulu ke dalam syurga daripada hak kaya. Lepas tu insya-Allah kita akan masuk satu tajuk yang cukup menarik. Dia kata ma jaa fi ma'isyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahli. Dia nak cerita tentang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keluarga dia. Kita akan tengok Nabi dalam rumah tangga, Nabi dengan isteri, dengan anak-anak, macam mana Nabi hidup. Macam mana kehidupan Nabi di dalam rumah tangga dia, kan? Kita memang teringin nak tahu. Kita hari ni tidur duk attend kursus-kursus motivasi lah, ada banyak kan. Kursus rumah tangga bahagia nama dia kan. Kita bumpi lah. Tengok kawan cakap ni, bagi petua-petua nak bahagia rumah tangga kan, bagi petua suruh buat lagu tu, suruh buat lagu ni. Kadang kita teringat dia ni bahagia kan rumah tangga ni. Kita ada juga kadang-kadang nakai tu dia duk main dalam kepala kita kan.
Tak pandai dengar kecakap tu macam dia bahagia sangat. Kita baru bincang bahagia ke dia ni. Atau dia balik-balik tu penyapu main pintu apa kita pun tak tahu. Tapi cakap ni nampak banyaklah ketua nak jadi bahagia tu banyak. Kan? Ni manusia tu kan? Manusia dia boleh atok perkataan cakap bagi orang, tapi dia sendiri menanggung luka berdarah siapa tahu. Tapi Nabi SAW macam mana? Kita nak tengok itu. Nabi SAW macam mana? Sebagai manusia ada, tapi itu bukan kritis. Itu hanya ditakdirkan Allah jadi satu sebagai nak membuktikan Nabi itu manusia dan isteri dia manusia. Dan yang kedua ditakdirkan kalau jadi sikit-sikit ni ditakdirkan untuk jadi pengajaran kepada umat Nabi di kemudian hari. Kita nak tengok macam mana kebahagiaan hakiki, kebahagiaan yang hakiki berlaku di dalam rumah Nabi SAW. Bukan kebahagiaan sedap cakap, tulis buku sama. Kebahagiaan sebenar. Rasa bahagia tu dia jerak dalam hati. Tu nak rasa yang tu. Nak rasa kebahagiaan jerak, dia jerak masuk dalam hati. Kita tak mau bohong siapa-siapa. Allah tahu betapa bahagianya kita. Dan bini kita tahu betapa bersyukurnya dia dapat kita jadi suami dia. Anak-anak macam tu punya bahagia. InsyaAllah kita tengok di bawah tajuk Fi ma'isyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ahli. Kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keluarga dia macam mana. InsyaAllah panjang umur kita boleh sambung tajuk yang akan datang insyaAllah. Wallahu a'lam. Yang baik daripada Allah, dia tak baik silakan. Tanggung dengan tasbih kafar dan surah Al-Asr. Aduh. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا وأصحاب سيدنا أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.